ucapkan kepada semua penonton yang menonton video ini. Nama saya Muhammad Nabil Fikir bin Syarifuddin dan saya dari kumpulan Bawah Naga. Untuk makluman hadirin dan hadirin semua, tujuan video ini dirakam ialah untuk menerangkan mengenai tugasan makalah jurnal yang kumpulan kami telah pilih, dan tajuknya ialah John Odin, The Interpreters Malay. Baiklah, maksud interpreter ini sebenarnya adalah jurubahasa. Jadi pada hari ini, khidmat jurubahasa ini mungkin diperlukan, tetapi tidaklah secara meluas kerana kita pun telah mencapai zaman teknologi kerana dapat mentafsir bahasa melalui telefon sahaja. Oleh itu, zaman dahulu mereka menggunakan khidmat jurubahasa, iaitu seorang yang dapat memahami bahasa tersebut lalu mereka menterjemahkan pada bahasa yang mereka inginkan. Jadi pada zaman dahulu ada seorang jurubahasa yang dapat menterjemahkan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu dulu dikenali sebagai lingua franca. Oleh itu, jurubahasa ini bernama John Odin atau lebih dikenali sebagai Odin. Jadi beliau telah dilahirkan pada tahun 1775 di New South Wales, dan beliau amat terkenal kerana mampu menolong golongan bangsawan dan juga ahli-ahli British yang pernah menjajah tanah Melayu dahulu sebagai seorang Melayu, walaupun sebenarnya beliau bukanlah seorang lelaki yang berbangsa Melayu. Namun berdasarkan kemahirannya yang petah serta sangat mahir menterjemahkan bahasa Melayu ini, beliau amat dikenali oleh British sebagai seorang Melayu. Baiklah, bagi saya artikel ini sangat menarik kerana menunjukkan bahawa profession jurubahasa merupakan sebuah profession yang amat diangkat suatu ketika dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nabil. Saya Muhammad Adham bin Abdul Rahim akan menyambung perbincangan tentang makalah jurnal. Baiklah, setibanya Odin di New South Wales pada tahun 1816, beliau telah membawa bersamanya isteri dan 3 orang anaknya ke New South Wales bersamanya. Di sana beliau ditugaskan sebagai penjaga pelabuhan. Oleh kerana beliau menunjukkan prestasi yang baik sewaktu bertugas sebagai penjaga pelabuhan, beliau telah mendapat kepercayaan yang tinggi daripada pihak yang British. Di sana British juga telah menyediakan kawasan pertempatan untuk Odin tinggal bersama keluarganya, dan di sana Odin telah membina sebuah rumah agar anak-anak dan isterinya dapat hidup dengan selesa. Tidak lama selepas itu, Odin telah ditugaskan menjadi pentafsir di Fort Wellington. Di sana beliau telah membantu pihak British untuk menjadi jurubahasa kerana pihak British yang hanya bertutur dalam bahasa Inggeris, manakala pihak nelayan terepang yang berasal daripada Kepulauan Melayu hanya bertutur dalam bahasa Melayu. Di situ Odin berfungsi sebagai seorang jurubahasa dan memudahkan segala urusan British dengan nelayan terepang yang menangkap ikan terepang di kawasan perairan Australia. Anggap sebagai ketua di kawasan tersebut, atau lebih dikenali sebagai imam kerana beliau dapat memimpin atau membantu masyarakat Muslim di situ. Odin merupakan seorang individu yang sangat dikagumi kerana kefasiran beliau dan kecekapan beliau sebagai pentafsir. Beliau dipandang tinggi oleh pihak British dan juga penduduk Muslim di situ. Akhirnya Odin meninggal pada 23 Mei tahun 1860 ketika berumur 87 tahun. Pada pendapat saya, kisah hidup Odin ini menjadi inspirasi kerana Odin yang pada asalnya merupakan seorang banduan dapat akhirnya menubuh sebuah rumah tangga, memperoleh pendapatan dan juga kerjaya yang sangat masyhur sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat, bukan sahaja masyarakat Muslim, malah pihak British juga. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Haikal Afif bin Harizan dan saya akan menyambung pembentangan dalam video ini tentang tugasan kami yang kedua, iaitu tempat ibadat. Ibadat yang kami pilih adalah sebuah masjid di Perak yang digelar Masjid Negeri Perak, atau nama panjang dia adalah Masjid Sultan Idris Shah II. Tahu yang masjid ni sangat memainkan peranan penting pada masa sekarang dan terutamanya pada masa dahulu yang bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, masjid sangat berperanan penting, bukan sahaja hanya untuk tempat ibadat untuk kaum muslimin dan muslimat, tapi juga sebagai tempat pusat pentadbiran, perpustakaan dan tempat berkumpulnya para umat Islam. So jadi masjid ini bukan sahaja berperanan hanya untuk tempat ibadat, tapi juga untuk aspek-aspek yang lain. Okey, yang part kedua adalah latar belakang Masjid Sultan Idris Shah II. Masjid Sultan Idris Shah II ini telah dibina pada 15 September 1978, iaitu dan dirasmikan oleh Sultan Idris sendiri, iaitu Sultan Perak Sultan Idris Iskandar Shah II, yang daripada 1963 sehingga 1984. Di Perak ataupun Masjid Sultan Idris ni, antaranya ialah di bahagian atas bangunan ni ditutupi oleh kekisi terrazzo dan teleport-teleport tradisi Islam. Okey, kekisi terrazzo ni adalah bahan kompozit campuran daripada marble, quartz dan glass. Semua ni bagi nampak lagi unik lah, nampak cantik. Okay, and then tingkat atas bangunan ni dijadikan masjid utama. And then di masjid ni mempunyai 30 buah kubah tau. 30 buah kubah, 14 kubah dan 14 kubah lepeh yang dihiasi cermin-cermin beraneka warna. Cermin nampak unik lah. And then dibagi dekat atas ada dewan solat jemaah besar. Okey, dalam masa ni COVID-19 ni, sebabkan pandemik, kita tak boleh masuk ke dewan besar ni. Dewan besar ni digunakan sebenarnya untuk macam solat Jumaat atau solat baru ni, solat Adha. Okey, digunakan tentulah guna dewan besar, tapi untuk solat lima waktu digunakan dewan solat bawah. So dia tak pakai banyak elektrik dan jimat lah kan. Okey, masjid ni banyaklah unik dia. Dia punya seni bina dia, kalau tengok paling unik dia dekat dewan solat besar tu lah. Malangnya tak boleh masuk sebab kunci. Lepas tu penjaga, so kita tak boleh masuk. Kalau tengok daripada gambar-gambar ataupun ni, dia punya seni bina bangunan dia memang cantik. Dia ada tiang-tiang besar, dia ada banyak, dia punya ukiran-ukiran dia. Walaupun tiang je, tapi dia ada banyak ukiran. So nampak cantik lah compared to masjid lain. And then dia punya kubah dekat, biasalah semua masjid kan, kalau kat dewan solat utama besar dia mesti ada kubah besar kan. Ni kubah dia antara yang paling unik lah bila kena nampak. Mungkin nampak simple, tapi dia punya simple dia punya style ni memang nampak.
soal mengenai agama dan budaya. Apakah pandangan Puan terhadap agama dan budaya? Pada pandangan saya, agama penting untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Budaya pula untuk mencerminkan kepelbagaian kaum. Selain itu, pada pendapat Puan, sejauh manakah tahap pengamalan agama dan budaya di dalam keluarga Puan? Tahap pengamalan agama dalam keluarga saya mengamalkan solat berjemaah dalam keluarga. Saya rasa dengan solat berjemaah ia dapat mengeratkan silaturahim di antara keluarga kami. Dan untuk budaya pula, kami mengamalkan sikap hormat menghormati di antara jiran tetangga. Pada pendapat saya, agama Islam menekankan adab di dalam masyarakat bagi mengelakkan perpecahan. Dan dalam budaya pula kita harus mengamalkan sikap gotong royong semasa aktiviti keramaian seperti kenduri. Assalamualaikum, hari ini saya akan mengadakan satu temu bual mengenai agama dan budaya. Okey. Apakah pandangan anda mengenai agama dan budaya? Pada pendapat saya, agama dan budaya penting dalam membentuk karakter seseorang individu di dalam kehidupan sehariannya. Pada pendapat anda, sejauh manakah tahap pengamalan agama dan budaya di dalam keluarga anda? Pada pendapat saya, agama yang diamalkan dalam keluarga saya ialah amalan puasa sunat yang diamalkan oleh keluarga kami pada setiap hari Isnin dan Khamis. Dari segi budaya pula, kami mengamalkan sikap hormat menghormati antara sesama ahli keluarga. Pada pendapat anda, apakah kepentingan agama dan budaya dalam membentuk masyarakat Malaysia yang bertamadun? Pada pendapat saya, dari segi agama adalah amalan solat Jumaat yang diamalkan oleh masyarakat Islam pada setiap minggu. Hal ini dapat mengeratkan silaturahim sesama masyarakat. Selain itu, amalan dari segi budaya pula ialah amalan kunjung-mengunjung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Hal ini dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.